إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأرواح أزواجه وذريته وأصحابه، وأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومعلمينا وأساتذتنا، وأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا روح المرحوم حبيب حسن بن أحمد العطاس، أصوله وفروعه ومن انتسب إليه جميعا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي العظيم القائل في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أحمده حمد من صبر على مر القضاء، وأشكره شكر من رضي بقضاء ربه فكان له منه الرضا. أصلي وأسلم على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى وحبيبه المرتضى، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المجاهدين المجتهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. معاشر المسلمين rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah dan inayahnya dapat kita menyambung lagi majlis ta'lim kita ini seperti biasa. InsyaAllah barangkali ini terakhir untuk menyambut Ramadan Karim. Mudah-mudahan lepas nanti raya kita akan sambung semula. Sambungan bacaan kita yang telah lalu, muka surat 63. Kerana inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa ya? Maklumat-maklumat yang berkaitan dengan fitnah dunia. Banyak fitnah yang dikatakan tempoh hari pada minggu lepas, sampai peringkat kepada harta benda, anak-anak pinak dan sebagainya. Itu semua fitnah. Fitnah ni apa maknanya? Fitnah ni ujian, cubaan, godaan. Jadi kalau kita pastikan baik-baik, jangan pula sangka buruk kepada fitnah anak-anak. Kalau gitu tak payah ada anak lah. Bukan. Ujian Allah. Anak ujian Allah, harta benda ujian Allah. Allah uji kita. Macam mana kamu mentadbirkan anak, mendidik anak, melatih anak, mentarbiyah anak itu bagaimana? Dengan penuh kesabaran ke, dengan penuh keinsafan ke, atau sebagainya. Itu maksudnya ujian. Anak banyak, anak ramai pun tak apa, ujian juga. Walaupun kita harta tak banyak tapi anak banyak, alhamdulillah, Allah Ta'ala sudah berikan nikmat kepada kita. Itu kita habuan kita lah. Jadi jangan kita bising dah kita miskin, anak ramai pula. Jangan, tak apa. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita mengelakkan segala-galanya itu pun benda Allah. Cuma kita pandai mentadbirkan nikmat Allah itu. Pandai kita menggayakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pandai kita bertingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat itu semua nikmat. Dan nikmat banyak sangat ya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tak terhitung. Kalau kamu nak hitung, nak kirakan nikmat Allah, memang tidak terkira. Banyaknya tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibadallah,
usbutu fa innahu sa'asifuhu ayat dajjal lakum sifatan lam yasifha iyyahu nabiyyun qabli fayaqulu ana nabiyyun. Artinya, wahai sekalian hamba Allah, bila seruan Rasulullah macam itu, satu perkara yang sangat penting. Nada dia memberitahu kepada kita supaya ingat baik-baik. Yang lepas dia beritahu kepada kita, tambihun, berjaga-jaga, berwaspada, jangan leka. Dia nak beritahu kepada kita ni akan melalui berbagai fitnah. Jangan leka. Keadaan kita macam mana pun, orang kaya ke, orang miskin ke, orang alim ke, orang jahil ke, orang susah ke, orang senang, jangan leka juga kan. Serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang diseru macam ini, wahai ibadallah, sekalian hamba Allah. Ingatlah, sampai siapa tak kisah. Orang berpangkat ke, orang tak berpangkat, berjawatan tak berjawatan, hamba Allah semua sekali. Alhamdulillah. Itu gunanya dalam khutbah jemaat tu dulu-dululah. Sekarang dah berubah. Wahai sekalian hamba Allah, kan dah berubah pula. Tuan-tuan, puan-puan, para jamaah sekalian, macam lembut sikit kan. Tak payah lembut-lembut. Dan betul lah tu, wahai hamba Allah. Hamba Allah yang bawah ni, yang bawah ni semua hamba Allah kan. Tak kira dia menteri ke, tak menteri ke, sultan ke, tak sultan ke, semua tu hamba Allah. Jadi terasa seminggu sekali dia tu, oh, aku ni hamba Allah punya. Walaupun pangkat kita Tan Sri dan sebagainya. Tu bagi ingat. Nasihat tu. Tak apa. Wahai sekalian hamba Allah, tetapkan oleh kamu. Tetap apa tu? Tetapkan oleh kamu atas agama kamu yang sebenar. Tengok ya. Kenapa Rasulullah bersabda macam itu? Tetapkan kamu atas agama yang sebenar. Dia dah tahu. Dia dah tahu perkembangan fahaman, i'tiqad dan sebagainya akhir-akhir wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu dah. Benda ni akan berlaku kepada umat dia. Macam-macam fahaman, macam-macam anutan, berubah dan sebagainya. Tak yakin dan tak muktamad. Itu sebab diingatkan kepada tetapkan atas. Tetap ni maknanya apa dia tetap tu? Tetap maknanya faham baik-baik, belajar sungguh-sungguh, amalkan ajaran agama. Bukan tetap duduk begitu tak goyang-goyang. Kan? Bila sebut tetap atas agama tu, pastikan apa dia? Agama tu apa dia? Agama, ada orang kata agama ini bukan dikatakan religion, bukan. Kan? Kalau ikut dalam ayat Quran, din tu, perkataan inna dina 'indallah Islam. Tengok dalam tafsir Quran apa makna din. Sekarang dah orang cakap dah banyak dia punya tafsiran din tu. Dia kata cara hidup. Dia setengah kata begitu ya. Dia tak kata agama, cara hidup. Jadi bila sebut ad-din, merangkum segala-galanya. Din. Jangan main. Ada ajaran, ada i'tiqad, ada amalan dalam agama, dalam din tu. Nak kita faham, nak kita tahu. Jangan tak tahu, tak faham dan tak tahu. Allahu Akbar. Nama saja percaya kepada agama Islam. Apa benda yang kita percaya pada agama Islam? Apa dia? Kalau orang tanya balik semula, awak percaya pada agama Islam tak? Saya percaya. Apa dia? Nak jawab dia apa dia tu, susah kan? Kalau tak dibiasakan, tak ada ilmu nak menjawab dari segi agama. Ini yang kita bimbang sangat. Minta maaf cakap lah kadang-kadang kita yalah, semua sekali ini umum.
termasuk diri saya sendiri. Nak pastikan bahawa tetap atas agama, fahamkan ajaran agama, amalkan ajaran agama, percaya tentang ajaran-ajaran Islam. Jangan mengikut-ikut saja. Ikut keturunan Islam, tak ada benda lah kita orang Islam ni. Bapak ke Islam, atuk pun Islam, baka pun Islam. Tetapi amalan macam mana? Ilmu agama Islam tu ada tak? Sebab tu dia kata sini, tetap atas agama kamu yang sebenar. Yang sebenar ya. Apa pasal dia datangkan dengan perkataan yang sebenar? Adakah yang tak sebenar? Yang tak sebenar pasal tak faham? Tak benar lah. Sekarang kan tuan-tuan Allah, takut kita dengan macam-macam pahaman-pahaman. Allahu Akbar, tak habis-habis ya. Dan inilah yang menyebabkan perpecahan umat Islam. Dia tak nak tahu, tapi orang beritahu dia tak nak ikut. Ada juga. Dia beritahu tapi tak nak orang dengar. Ada juga. Hadir dengar pun tak nak. Itu satu hal juga. Tunggu apa? Itu dia masalahnya kan. Jadi kita kena semak balik diri kita sendiri macam mana. Apabila Rasulullah bercakap, bersabda macam itu, tetapkan oleh kamu atas agama kamu yang sebenar. Tetapkan. Confident kita. Percaya dengan sebenar 100%. Bukan separuh-separuh, tak ada. Pasal apa? Ni akan datang ni. Akan datang satu fitnah yang besar. Kalau tak ada pegangan kita, kalau tak ada amalan kita, kalau tak ada ilmu kita, Allahu Akbar. Itu maksudnya dia beringatan kepada kita. Subhanallah. Maka bahawasanya lagi akan aku, kata Rasulullah, lagi akan aku sifatkan. Sifatkan, ni dia. Ini apa yang Rasulullah nak sifatkan? Akan Dajjal. Itu dia. Dia sebut Dajjal tu, itu fitnah yang paling besar. Dajjal bagi kamu. Sebab tu kena jaga-jaga. Kena bersiap sedia kita. Bukan nak bersiap sedia parang panjang, bukan. Bukan nak bersedia dengan senjata-senjata, tak. Ilmu tadi. Ilmu akidah kita tu, amalan kita tu. Rasulullah akan sifatkan arti akan Dajjal bagi kamu. Kan kita selalu dengar Dajjal kan. Sifat bagi kamu akan sebagai sifat yang tiada mensifatkan akan dia oleh seorang Nabi yang dahulu daripada aku. Tak ada. Sebelum Rasulullah, Nabi tak ada pernah mensifatkan Dajjal. Apa di antaranya? Barangkali lah. Barangkali. Pasal yang Dajjal itu akan berlaku zaman dia. Zaman Rasulullah, zaman dia akhir zaman. Rasul yang akhir. Nabi yang terakhir. Masih itu. Ini dia sekarang ni. Nabi dulu tak ada masalah Dajjal ni. Maka dia tak pernah mensifatkan macam mana Dajjalnya. Mensifatkan Dajjal itu bukan mudah. Kita tak tahu kan. Belum pernah jumpa, belum pernah tengok pun Dajjal tu. Tahu dengar cerita aja. Berita-berita katakan ada Dajjal. Oh, hebat. Betul lah, tak apalah. Maka berkata ia. Ia siapa tu? Dajjal. Apa dia cakap? Aku Nabi. Ini satu. Maknanya fitnah yang besar-besar, yang kuat. Dia mengaku depan kita, aku Nabi. Tengok ya. Macam mana tu? Kita dah beriktikad bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang akhir zaman. La nabiyya ba'dah. Tak ada Nabi yang selepas itu. Okay? Wa yaqulu ana nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'dah. Itu dia. Rasulullah bersabda begitu. Summa yasni fa yaqulu ana rabbukum. Lagi teruk.
Tadi baru peringkat awal dia mengaku dia Nabi. Macam nak percaya ke tak percaya, betul ke tak betul. Ilmu tak ada, terima je lah. Amalan tak ada, ya je lah, ini betul ni. Tu dia. Jadi itu kena ingat. Kemudian, dan bahawasanya tiada Nabi kemudian daripada aku. Dia pula cakap, lepas aku tak ada Nabi dah. Kita dah faham dulu, lepas Nabi Muhammad SAW tak ada Nabi dah. Ini dia pula cakap, lepas dia tak ada Nabi lagi. Mana satu yang betul? Tu dia. Dan dari situ pun dah terkedu kita. Dah datang persoalan, mana satu yang betul lah. Ini persoalan. Apa dulu dah dapat tahu, tak percaya ke? Tak ada iman ke dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu. Dan bila datang kemudian kata dia Nabi, tak ada lepas itu tak ada Nabi lagi. Barangkali iya kot. Tu nauzubillah min zalik ya. Okeylah, tak apa. Pastikan. Yakni ia mendakwa akan Nabi itu dusta semata-mata. Bohong. Siapa yang kata bohong? Bukan kita ni. Bukan orang yang ada masa itu. Jadi oleh kerana kita tak bersedia, dan tadi kan suruh bersedia pada asal-asal tu, tambihun tu, bersedia. Kemudian diulangkan pula akan kali kedua. Diulang diulangkan pula akan kali kedua, cakap lagi. Maka berkata ia, aku Tuhan kamu. Pula dah. Lagi teruk. Tadi Nabi. Kemudian lepas itu dia pula mengaku dia Tuhan. Allahu akbar, na'udzubillah min zalik ya. Jadi kalau dari sekarang pun dah kita memastikan ada, sebelum Dajjal pun dah ada. Sebelum Dajjal datang, dah adalah dakwaan-dakwaan Nabi, dakwaan Tuhan ada kan? Tuan-tuan tahu kan? Firaun dah mengaku dah, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan. Itu dah sekali dah. Dah tahu maknanya. Ujian yang pertama macam mana? Yang bila dah kita tak pastikan dalam ayat Quran, ana rabbukumul a'la, Firaun dah mendakwa dia, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Apa sikap kita? Apa kedudukan kita? Nak cari pula persediaan apa nak buat. Kalau kita dah jangkakan nanti Dajjal datang, dia pun cakap macam itu. Aku Tuhan kamu. Andai katalah kan kita masa yang Allah Ta'ala turunkan ayat mengatakan Firaun tu Tuhan, kemudian minta maaf lah contoh je lah, takdirnya lah umur panjang sampai Dajjal datang pun dia masih hidup lagi. Dah kedengar pula Dajjal mengaku dia Tuhan. Masa ayat Quran mengatakan Firaun mendakwa Tuhan, dia tahu dah. Ni Dajjal datang lagi, mengatakan dia pula Tuhan. Itu sebab dia cakap tadi, fitnah. Tak habis-habis kita dengan fitnah. Itu lain dia fitnah yang dalam kehidupan kita harian. Fitnah juga kan. Ujian, godaan. Masa sekarang ni, dan sibuk-sibuk dengan dari sudut apa, tak kisahlah. Dari sudut masyarakat, dari sudut politik, dari sudut ekonomi, dari sudut apa. Itu semua ada unsur-unsur ni. Dan maaflah kalau orang ahli politik, dia boleh kait dengan politik. Dalam politik sekarang berkecamuk kan.
Alhamdulillah kita bukan mengutuk siapa, saya tak cakap politik siapa pun. Parti tak ada kan. Kita politik aja, tak kisahlah. Yang betul-betul, yang tak betul pun tak betul, adalah itu masalah kan. Itu di antaranya. Jadi apabila dia mengatakan dan dia kata dia Tuhan, ada satu hal kan. Maka berkata ia, aku Tuhan kamu, dan jadi kamu melihat akan Tuhan kamu hingga kamu mati. Kita dah tahu kan, kita dapat melihat semasa hidup di dunia ini akan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia cakap sini hingga kamu, kata Nabi ni, hingga kamu mati, dan bahawasanya ia buta. Ini menceritakan sifat Dajjal. Sifat Dajjal manusia lah kan. Dia buta mata sebelah. Jadi, dan Tuhan kamu tak buta. Situ pun dah faham. Takkanlah Tuhan buta kan. Dan bahawasanya disuratkan antara dua matanya itu ditulis kafirun. Antara dua mata, tapi walaupun buta sebelah tu, sebelah cedik, tapi antara dua mata tu ditulis kafir. Tahukah kita apa itu kafir? Apa itu kafir? Sekarang kita boleh cakap lah, takkan tak tahu kafir? Betul. Tapi masa itu, masa dakwaan Dajjal, sekarang tuan-tuan tak ada masalah. Masing-masing pun dah ada ilmu, dah dapat membeza orang kafir yang bukan kafir dan sebagainya. Kita ingat balik semula ya, kadang-kadang orang kafir pun dia tak tahu dia kafir. Ada kan? Tak faham. Kita cakap dia, kita kata dia kafir, dia marah. Kan? Dia cakap saya kafir tu. Ada mana cerita politik lah kan. Orang ada salah seorang pemimpin MIC dulu. Masa sibuk parti PAS ni. Cakap pasal kafir, kata orang Hindu kafir kan. Dia pun cakap, itu orang PAS banyak jahat cakap kita orang kafir, padahal awak memang kafir. Dia tak tahu tu maknanya apa tu kafir. Ni jangan kita jadi orang Islam ni tak tahu kafir. Bukan tak tahu kafir mana kafir, makna tak tahu tu amalan kita, ilmu kita tu. Ilmu Islam ke ilmu bukan Islam yang ada pada kita. Itu yang nak pastikan. Bukanlah dikatakan awak ni kafir, tak. Di situ pun dah kita faham. Jangan ada orang-orang Islam yang bersifat seumpama itu, yang hidup cara macam itu, yang menggunakan akhlak-akhlak orang-orang yang bukan Islam. Allahu Akbar. Semua nak difikirkan. Dah ditulis antara dua mata dia tu, walaupun sebelah tu buta, Dajjal tadi tulis kafirun. Masih lagi ada orang mengikut. Kan dah tak ada ilmu, dah tak ada iman, tak ada. Tulis tulis apa pun dia tak faham lah kan. Allah na'udzubillah. Jadi apabila dia katakan, dan arti antara dua mata itu pada dahinya dibacakan dia tiap-tiap mukmin yang menyurat, yang menulis dan yang tiada menyurat hingga akhir hadis ini. Hadis tadi yang dibaca tadi. Fa yaqulu ana rabbukum wa lan tarau rabbakum hatta tamutu wa annahu a'waru wa anna rabbakum laysa bi'awar wa innahu maktubun baina aynayhi kafirun yaqra'uhu kullu mu'min katibun wa ghairu katib al-hadis. Ni Rasulullah bersabda macam itu, menerangkan sifat Dajjal. Untuk supaya kita berwaspada, menjauhkan, supaya kita boleh
pertahankan diri daripada fitnah-fitnah Dajjal dengan ilmu kita, dengan amalan kita, dengan i'tiqad kita. Itu benteng. Benteng apa dia benteng tadi? I'tiqad, ilmu, amalan. Benteng untuk jangan dia terpengaruh dengan Dajjal ni. Baik. Barangkali tak sempat jumpalah, kita mati dulu kan. Tetapi pengaruh Dajjal barangkali dah ada. Sifat-sifat Dajjal dah ada dah. Perangai-perangai seperti Dajjal dah ada dah kan. Suka pembohong. Lama cakap lah. Pasal dia memang itu lah. Tabiat dia, itulah dia. Cara hidup dia, cara hidup berbohong. Berdusta. Tengok sikit sentuh tu. Maknanya bila sebut berbohong tu sifat Dajjal, dusta tu Dajjal, pembohong. Jadi kita bandingkan dengan macam saya cakap tadi, unsur-unsur sifat Dajjal tu. Sampai orang boleh cakap kalau kita hidup ni tak berbohong, tak boleh hidup itu pula lah. Tengok. Dah menjadikan pembohongan, pendustaan itu satu cara hidup. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Jadi macam mana tu? Nak elakkan daripada jangan bohong. Jangan biasakan bohong. Maaf lah ya. Kadang-kadang tu ialah tersentuh pada diri kita juga. Dusta tu, pembohong. Kita berbohong dengan diri kita sendiri, berbohong dengan anak isteri kita, berbohong dengan rakan-rakan sahabat kita, berbohong dengan masyarakat, berbohong dengan Allah. Belum cakap berbohong dengan Allah. Lagi teruk kan? Itu dia. Itu sebablah perkara berbohong ni bukan satu perkara yang mainan. Bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang kecil. Sikit-sikit bohong tak apalah. Apa dia cakap gitu? Sikit-sikit bohong tak apa. Awak macam mana, siapa yang ngajak sikit bohong tak apa? Ada pula bohong sunat. La ilaha illallah. Kalau bohong sunat, mana bohong dapat pahala? Sunat. Sunat tu apa? Ada Rasulullah bohong gitu. Pandai pula dia kata bohong sunat. Kalau dia katakan ada satu ketika memanglah berbohong tu harus. Sunat tak ada. Kami contoh apa? Nabi Allah Ibrahim AS berlaku pada ketika dia kaum dia ada mempunyai berhala, patung-patung berhala. Ringkas ceritanya, dia pecahkan patung itu. Tinggalkan satu je yang besar. Digantung pada tengkuk yang besar tu kapak. Jadi bila kaum dia pergi tengok tu, ada pula pecah-pecah. Siapa pula yang memecahkan? Ada pula kutu. Orang menyampaikan kepada dia, kata ada seorang pemuda nama Ibrahim. Tu cakap ringkas gitulah kan. Panggil, tanya. Nabi Ibrahim jawab, dia tak kata bukan. Dia kata, engkau tanyalah yang besar tu. Tu kapak tu gantung itu. Kalau boleh dia bercakap. Cakap Nabi Ibrahim ni sindir kepada mereka, memang tak boleh cakap. Batu. Patung. Satu. Mereka tak puas hati. Dia berbohong tadi. Satu ketika kaum dia ada perayaan. Perayaan menyambut hari berhala. Pergi jumpa Nabi Ibrahim, mengajak dia. Mari sama-sama pergi. Satu. Nabi Ibrahim cakap, Inni saqimun. Aku tak sihat, demam. Padahal tak demam pun. Ini dia. Di sini kena tengok dusta tu. Dia tak demam, kita kata demam. Itu betul. Jadi dalam tafsir Quran menerangkan bahawa ajakan suruhan kepada perkara yang maksiat
wajib wajib tidak hadir dan diharuskan untuk mengatakan sedemikian, harus. Kalau dia mengajak tadi kan ini perkara mungkar ni, nak pergi meraihkan berhala, kan salah tu. Jadi perkara yang berdosa boleh kita cakap itu, harus. Kita kata sunat dia kata harus. Walaupun dia sihat, tapi dia kata aku demam, aku tak sihat. Pasal kalau pergi dah terlibat dengan syirik. Wajib kita menjauhi perkara yang syirik. La ta'ata li ma'satil khaliq. Tak ada ketaatan bagi maksiat kepada yang khaliq Allah. Itu nak faham itu. Jangan tambah lagi pula sunat bohong. Itu dia. Jadi kita pastikan, tengok kalau ada apa-apa yang kita terlibat dalam perkara yang membawa kepada dosa, maksiat. Pandai-pandailah kita nak mengelak. Kalau boleh tak gunakan bohong, bagus. Helah kita tu gini. Kita tahu kalau aku pergi ikut dia, memang tempat tu tempat yang penuh dengan perkara maksiat. Itu dia. Pandai-pandailah kita. Sebab tu kita mengatakan bahawasanya perkara pembohongan ni, Allah na'udzubillah, tuan-tuan dia minta maaf banyak. Sekarang ni suasana suasana dah kadang nak sentuh apa ya, tak cakap kan takut tak faham. Suka sangat orang pandai cakap berbohong. Sama ada berbohong tadi nak mendapatkan pengaruh, sama ada berbohong tadi untuk mendapatkan sesuatu kepentingan diri, sama ada berbohong itu untuk menjaga keadaan diri sendiri, nama baik sendiri dan sebagainya. Itu tengok, fikirlah tuan-tuan sendiri. Zaman yang terakhir ini tak sangka kita. Minta maaf lah, minta maaf banyak. Sama begitu. Sama ada kita berbohong dengan anak-anak, berbohong dengan isteri, berbohong dengan suami, laku kan. Minta maaf lah Allah. Kalau dikait-kaitkan dengan soal nikah kahwin pun ada berbohong. Ada dikatakan wali palsu pun ada dikatakan juru nikah palsu pun. Tengok. Itu dia gunakan perkataan palsu. Saksi palsu pun ada. Macam mana tu? Ini dia. Jadi akhir zaman tuan-tuan minta maaf lah. Itu semua ujian kita. Itu semua yang nak kita jaga tadi. Kalau kita tahu, kalau kita ada ilmu. Baik. Mana dia? Jadi bila sebut Dajjal ni memang menggunakan perkara pembohongan ini satu matlamat dia. Supaya kita terpengaruh. Walaupun tak betul tapi cakap bagus, cakap sedap, cakap memang diterima akal tapi bohong. Banyak begitu kan berlaku. Itu jangan terlibat apa keadaan sekalipun. Takutkanlah dosa tu kan, pembohongan. Pasal kalau nak kaitkan dengan hadis Rasulullah tu memang dah ada kan. Dia kata apa? Ayatun nifaq salasun. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Iza hadasa kazaba. 3 je. Apabila bercakap suka bohong. Janganlah cakap bohong. Cakap tak tahulah kan. Tak nak pergi cakap tak nak pergilah dan sebagainya. Iza hadasa kazab. Wa iza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji mungkir. Apabila janji siapa pun tak kisah. Janji dengan anak-anak, janji dengan isteri, janji dengan suami, janji dengan adik-beradik, janji dengan kawan, hatta janji dengan haiwan pun dia ambil dikira. Haiwan yang kita bela, yang kita pelihara tu, kita janji dia nak beri makan tapi tak beri makan. Janji. 2 kan. Iza hadatha kadzab wa iza wa'ada akhlaf wa iza tumina khana.
Apabila diamanahkan, khianat. Ni satu. Adakah tiga-tiga ni buat baru dikatakan tanda-tanda orang munafik? Tak. Satu daripada tiga pun dah cukuplah. Cukuplah. Satu daripada tiga tadi. Kalau tiga-tiga dia tengok. Allah. Cakap 10, bohong 9. Ada setengah orang cakap 10, bohong 11. Lagi tengok. Hidup lagi orang tu. Saya cakap sama. Kita kenal lah kan. Sedap tuan-tuan. Orang bohong ni memang kadang-kadang kalau kita kaki borak. Aku bukan tak tahu. Aku tahu dia tu bohong. Cakap dia tapi sedap. Tak jadi nak pergi pasar. Singgah kat warung kejap. Minum air kopi. Dengar dia cerita. Oi, hebat. Tahu semua dia. Cerita-cerita wakil rakyat. Cerita menteri. Cerita orang parti. Cerita orang cerita ni. Dan kocik dia saja. Tu dia. Jadi kita tolonglah pastikan kawan-kawan kita. Mungkin anak-anak kita tak ada lah macam tu kan. Mungkin kawan-kawan kita tahu, kita kenal sini siapa. Tapi janganlah cakap depan dia. Kalau boleh, takut orang kata apa, kecil hati dia. Takut air muka dia tu kita kena jaga juga kan. Jangan cakap-cakap engkau ni pembohong besar tau. Tak usah gitu kan. Kalau nak cakap pun biasa berdua je. Berdua kita berdua dengan dia je. Pasal kita jaga juga walaupun betul, tapi air muka seseorang itu, maruah seorang itu kena jaga juga. Walaupun dia buat perkara yang tak baik, itu soal dia. Tapi kita jangan melakukan yang tak baik pada dia. Itu kita jaga pula kita. Jangan sedap mulut aja kan. Walaupun dia tak marah. Itu soal lain. Walaupun dia tak marah kawan aku tu. Iya, tak apa. Jangan. Walaupun dia tak marah, jangan cakap. Jangan sebut. Siapa tu lagi? Malam tu kemarin. Kawan saya lah, ada kawan saya. Dia ada 2 nama. Satu nama elok, satu nama tak elok. Jadi saya cakap ada satu nama lah kawan kita tu ya. Jadi kawan yang seorang itu pun jawab, ini nama dia. Awak cakap kan, kawan-kawan. memang dia tak marah. Pasal dalam IC dia LIS itu dia. LIS itu dia. Jadi jangan. Susah begitu kita panggil yang baik lah. Itu panggilan itu sebagai doa, seruan. Kita panggil dia. Walaupun ada gelar, kalau tak gelar orang tak kenal, itu soal orang. Tapi kita janganlah. Walaupun dia tak marah, jangan gelar-gelar tak tentu arah. Jangan okey. Kemudian kata Syekh Suhaimi, bermula orang yang alim pada zaman itu sedikit. Zaman tadi, zaman Dajjal keluar tadi. Pada ketika itu orang yang berilmu tak ramai. Jadi bila orang yang berilmu tak ramai, lagi teruk. Orang yang berilmu tak ramai, orang yang beramal lagi tak ramai. Sedangkan orang berilmu ramai, orang yang beramal tak ramai. Kan? Apatah lagi pula orang berilmu tak ramai, dia beramal lagi sikit. Itu takut kita tu. Itu zaman Dajjal tu. Jadi bila orang yang berilmu sedikit, mungkin macam mana lah kita nak hidup macam tu ya. Jadi mungkin dah bermula dan kita tak nampak, kita tak terasa, kita tak terfikir. Sebab tu kita lihat bahawasanya orang belajar ramai. Orang suka belajar, tapi tak suka beramal. Suka berilmu, ambil, dah senyap. Suka berilmu, suka dapat kelulusan tinggi-tinggi tapi amalan dia macam mana? Sebab tu kita jangan macam itu. Jangan berilmu tapi tak amalkan ilmu. Apa tanda tak beramal? Tanda tak beramal kerana akhlak dia tu
tak selaras, tak sama dengan ilmu dia. Ilmu dia banyak, akhlak dia kan? Tu dia. Ni yang minta maaf lah. Minta maaf cakap. Ini yang kita bimbang sangat. Tak kisah orang ahli ilmu agama ke, ilmu bukan agama pun tak kisah. Janji berilmu. Tahu, bila berilmu tu dia tahu. Salah, silap, dosa, pahala dia tahu. Kan? Yang larang, yang haram, yang halal dia tahu. Ini masalah tuan-tuan. Cubalah pastikan kawan-kawan kita bimbang sangat. Orang berilmu ni akhlak dia tak sama dengan ilmu dia. Sebab itu bimbang. Maka kerana inilah datang warid daripada hadis, tiada lepas dari fitnah Dajjal itu. Dah siang-siang dia tahu. Tak terlepas. Itu bila tak terlepas tu kita macam mana ya? Tak terlepas bermakna kita tak boleh serah bulat-bulat begitu je. Kita mesti berikhtiar, berusaha nak mengelakkan. Melainkan 12,000 lelaki dan 7,000 perempuan yang terlepas. Jadi adakah 12,000 lelaki tadi termasuk kita dan 7,000 perempuan atau sebagainya? Ini kata Syekh Suhaimi tadi. Itu bimbang sangat ya. Jadi kita salah fikir banyak-banyak, fikir hisabkan diri kita sendiri. Hisab kita dengan ilmu kita, hisab kita dengan amalan kita. Ya? Sebelum katakan sampai peringkat yang kita tak boleh buat apa ya. Macam sekarang lah, kita tak boleh buat apa. Tengok, dengar dan tengok sajalah. Tu. Kita nak larang tak boleh kan? Nak tegah tak boleh. Yang boleh kita elakkanlah. Itu saja. Kadang-kadang itu pun tak boleh dielakkan. Satu hal juga kan. Inilah dia kata Syekh Suhaimi. Ingatan pada ulama yang dahulu. Maka kita harap bahawasanya sahabat-sahabat kita dan doakanlah kita semua dapat selamat daripada pengaruh-pengaruh yang saya cakapkan tadi. Sampai sini tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung lagi lepas daripada raya nanti kan. Mudah-mudahan akan beritahu lah. Dan Allah Ta'ala beri hidayah pada kita semua, dapat kita mengerjakan apa yang Allah suruh, dapat pula kita meninggalkan apa yang Allah larang. Sama-sama kita bermohon mudah-mudahan kita menyambut Ramadan, Allah berkati amalan kita dalam sepanjang bulan Ramadan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر حق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم بلغنا رمضان وعنا فيه من القيام والصيام والقيام وتلاوة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.